Okay, so semua tahu. Bukan aku seorang. Sebab Abang Aulia dia dah expose. Kalau dia tak expose, lain cerita. Yang mana Abang Aulia ada satu mainan baru. Betul. Mainan yang buat aku terkejut. Warna menyelah. Tapi sebelum nak cerita mainan tu, kita nak tahu apa latest project abang yang abang tengah working on sekarang. Dengan siapa dan apa projek ni. Kalau boleh kongsikan lah, boleh kot. Yang EV tu? Saga? Oh, Saga. Betul-betul. Sekarang ni saya tengah buat satu projek Saga 2 pintu. Actually dia body Fiore hatchback. Okay. Tapi sebab nak jadikan dia unik, lagipun kepala pun dah tukar Saga LMST. So kita namakan dia Saga 2 pintu. Sebab tak ada kat dunia pun Saga 2 pintu ni. This is the one and only. Mana ada Saga 2 pintu? Betul. So, maknanya abang kacuk kan? Kacuk kan. Tu yang jadinya Saga 2 pintu. Kita bagi nama dia Saga 2 pintu bagi sedap sikit. Enjin dia. Kau rasa enjin apa? Aku pun tak masuk akal. Dia langkah bendul. Enjin apa? So mula-mula kita nak pakai je enjin 4G15 kan. Tapi disebabkan kita nak rasa, sebenarnya saya nak naikkan balik dunia custom yang zaman dulu-dulu. Dan Faham. dulu orang dah selalu buat. Sekarang orang tak berani nak buat sebab rules and regulation lah. Betul. So untuk jadikan dia naik balik, hype balik, saya masuk je lah enjin K24 tu. Enjin K24. Turbo. Lepas tu kita bawa on turbo. Saga, body Saga yang mungkin pada setengah orang body reput yang macam tunggu masa je nak terbelah dua. Tapi aku percayalah Abang Aulia dah buat kereta tu proper lah. Dah Randy Dan semua aku lah. terkejut masa the moment dia decide nak masukkan K24. Itu dah gila dah. Untuk nak carry body yang asalnya 1.3, 1.5, 1.3 betul. Ni terus jam pergi 2.4. Betul. Turbo lagi. Turbo lagi. Kalau dekat Siam kit, EG K24 turbo dah tak boleh bawa dah kit. Sebab diorang dah terus push untuk 800 horsepower kat atas. So aku tak tahu Abang Aulia punya target sebenarnya macam mana? Apa target dia? Target dia bukanlah kita nak jadi number one. Faham? Cuma kita nak naikkan balik scene custom ni dekat Malaysia. Setuju. So bila dah siapnya kereta tu nanti, saya memang nak buat kereta tu masuk drag. Faham? Oh itulah direction dia. Direction dia. Bukan nak menang pun. Cuma nak belanja je. Betul. Dan saya percaya abang buat dengan coklat angin. Coklat angin Aboy. Yes. Betul. Dan dia memang dikenali. Even saya tak kenal dia personally. Tapi saya tahu, saya follow up kerja dia. Memang dia it's all about turbo. Betul. Kan? Semua kereta dia turbo. Tak ada kereta yang tak turbo pun. Segala benda turbo. Dan dia buat sendiri. Ada dia buat dengan kawan dia. Bengkel lah. Bengkel lah. Tapi memang dia hands on lah. Betul. Dia bukan jenis yang hantar kereta, kau tolong buat kereta aku siap. Tak, bukan. dia hands on. So aku memang shout out dekat brother Coklat Angin, boy. You did well lah. Dan aku terkejut bila the moment dia collab dengan Abang Aulia dalam projek ni. Tapi Abang Aulia memang jumpa orang yang betul lah. Sebab kereta tu kereta dia. Kereta tu dia dah rebuild. Dia dah buat dulu kan. Okay. Tapi dia macam, alamak, macam dah tak sampai, dah mood dah tak ada nak sambung projek tu. Faham. Lepas tu dia offer kat saya, bang, sekarang buat konten Saga kan, ni Saga ni nak beli tak? Oh, so abang beli daripada dia. Boleh buat modify macam tu. Yes. Okay. So lepas tu saya cakap kat dia, apa kata kita, hang pun ada sekali, dia pun ada sekali dalam video tu, supaya dia boleh guide saya juga. Faham. Penjelasan lebih terperinci pasal enjin. Sebab saya dah cakap kan, saya tak suka nak cakap depan video kan. So saya kasih dia. Dan bila abang buat benda tu, yang saya suka, abang dah pergi jump into bengkel-bengkel. Benda-benda yang kita buat, Abang Aulia buat, which is very good lah. Sebab sebelum ni kita hanya tengok contoh, kita tengok video kita. Dan sekarang kita dapat tengok orang lain pergi ke tempat-tempat yang mungkin kita baru tahu, which is very good lah. Exposure untuk semua orang juga. Untuk tahu lubuk-lubuk itu ini segala bagai. Dan itu projek Saga K24 turbo yang dijangka akan siap, tak pasti. Tak pasti. Tak pastilah. Kalau sempat Retro Havoc bulan 6. Sebelum bulan 6 lah. Oh, so sekarang ni memang running day by day? Tengah running. Okay, sebab saya tengok placement engine dah masuk. Turbo position pun dah masuk. Wastegate punya pipe semua dah terkeluar dah tu. Memang exhaust pun dah pancung atas ni. Ni semua agama Narok ni. Abang-Mei je pasal ni. Abang-Mei. Ya, asalnya daripada Narok pergi ke Abang-Mei. Sekarang dah Abang Aulia penyambung legacy. Okay. Exhaust atas. Itu projek Saga. Okay, mainan yang baru yang kita nak bagi tahu dekat semua yang mungkin korang tak tahu lagi, Abang Aulia dah jump into EV world.
kenapa, model apa, Okay. dan apa direction abang sebenarnya. Kenapa abang decide untuk beli? Macam orang tanya saya, kenapa beli GR Yaris? Tak payahlah sebut. Dah kecoh lah. Okay, abang sekarang punya turn. Okay. So sebab EV ni sebenarnya dia dah lama kan. Dah lama jugalah. Dalam Malaysia. Dalam Malaysia pun dah ada 5 tahun kan. Betul. Tesla awalnya. Tesla kan. Waktu saya dulu pernah review pun 5 tahun lepas. Jadi kereta tu orang cakap tu bila first yang saya review dulu saya macam kira jatuh hati lah. Sebab kita dapat full power kereta tu kan. Walaupun untuk jalan yang lurus je lah. Okay. So bila dah lama selalu tengok je kawan-kawan je yang pakai EV kan. So dalam hati tu teringin jugalah nak pakai. So abang tak pernah ada? Tak pernah ada experience selain daripada review lah. Maknanya penggunaan harian tak pernah? Tak pernah. So ini merupakan satu tindakan yang drastik lah kan. Sebab tak semua orang well prepared tau untuk beralih arah daripada petrol pergi ke full EV. Bukan HEV, full EV kan. Betul. Model kereta apa tu bang? Okay, Yang so macam Jeep. model dia adalah iCar V23. Dan saya beli kereta tu pun sebab bukannya sebab range ke, sebab berapa besar bateri dia ke, berapa jauh dia boleh pergi ke. Bukan. Saya beli sebab dia punya look dia. The look dia handsome. Outdoor punya style lah. Maknanya yang Nak beli G-Wagon tak mampu. mahal. Kita beli kopi dia. Tapi saiz G-Wagon besar lagi kot. Ke seakan? Seakan juga. Lebar dia, panjang, wheelbase dia semua lebih kurang. Saya rasa dia macam lagi besar sikit. Sebab mana-mana EV ni sebenarnya besar. Betul. Dia lebar lagi sebab nak Bateri bateri dia kan. So saya pernah lah lalu side by side dengan G-Wagon G-Wagon ni. Lama dia. lebih kurang. Tinggi. Lebih kurang Lebih kurang. Itu abang Lia banyak-banyak kereta EV. Kenapa abang Lia pilih iCar? Sebabkan bentuk dia ke? Bentuk dia je. Bukan Saya tak kisah pasal pun. abang tak kisah pasal brand. Tak kisah pasal brand. Tak kisah pasal dia punya range, berapa jauh boleh pergi. Sebab saya percaya abang minat Tesla. Abang pun cakap dengan saya abang memang minat Tesla. Saya pun personally kalau interior wise aku tak ada ni lah, lain lah. Pilihan aku tetap Tesla dengan steering yang dia panggil apa lah? Yacht Dia apa? dia ada steering yang separuh tu kan. Dia bukan full spoke tau. Dia baik gila. Kau kena research sikit pasal steering Tesla tu, baik gila. So kereta tu ala-ala Jeep, iCar dia panggil. Tapi dia punya ejaan dia ialah ICAUR. Betul. Dan dia merupakan satu brand bawah Chery. Betul. Chery merupakan company daripada China. Betul. So untuk model V23, Betul. price range market dia berapa sebenarnya? Okay. So kalau yang untuk two wheel drive, harga dia dalam 119,000. So tambah lagi 10,000 boleh dapat all wheel drive. 132,000. 130 ialah body price. Tak termasuk insurance on the road semua lah. Dah termasuk. 1.3 something. 1.3 something lah. Oh, reasonable untuk kereta yang macam betul lah macam G-Wagon punya style tapi harga macam tu. So far abang dah menggunakan kereta tu selama sebulan. Sebulan. Apa feedback orang kata the pros and cons? Okay. Mesti ada kekurangan, saya percaya. Apa dia? Kekurangan dia Top bila 3 lah. Top 3 Kekurangan dia yang first kekurangan dia bila member ajak keluar boleh bagi alasan lah. Kereta belum charge. Maknanya benda tu pernah jadi lah. Maknanya yelah tak sempat charge, tiba-tiba member ajak lepak. Macam itu kan ada track day kan. Ingat nak bawa apa EV tu kan. Oh dah tak charge lah pula. Bawa kereta lain. Faham. So ada alasan lah kalau kawan ajak kan. Jom lepak malam ni. Oh bateri tak charge lah. Ada alasan baru Bukan bini tak bagi lah, kereta tak charge lagi lah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kekurangan dia apa bang? Kekurangan dia, kereta EV lah in general, bukan iCar tu punya specific brand lah. Apa kekurangan dia? bagi saya sekarang ni tak nampak lagi kekurangan dia lah sebab masih baru kan. Jadi saya nampak kelebihan dia yang banyak. Mungkin sebab abang duduk di rumah landed. So abang ada home charger. Betul. Macam kakak saya yang duduk apartment, susah sikit. Setiap kali nak charge dia kena pergi petrol pump ataupun mana-mana station lah. Dan benda tu mahal. Betul. Sebab dia ada DC dengan AC. Kalau saya tak silap lah, saya tak pandai sangat. So kalau fast charging dia memang mahal. Betul. Dalam kalau fast charging 1 kilowatt tu dalam RM1.30 dan ke atas. RM1.7 ada RM1. Oh, lain station, lain harga. Lain. Kalau macam Shell punya recharge RM2.2. Paling murah apa? Paling murah dalam RM1.3 lah. RM1.3 paling murah lah. So kalau nak full tu berapa lama dan berapa ringgit? DC. Okey. Kalau dia RM1.3 dia maknanya murah.
So ikut kepada kapasiti bateri kereta kita. Kalau macam ni saya punya 80. So kalau nak AC kena 80 lah. 80 kali RM1.3. 80 kali RM1, RM80 lebih lah. Lebih RM83, RM85 lah. 90 lebih lah. Oh, faham. Itu berapa lama? Duration time. Duration Sejam charge? lebih. Sejam lebih kena duduk je lah kat situ. Untuk betul-betul kosong pergi ke full charge. Full charge, betul. Tapi normally abang tak pernah tinggalkan sampai kosong lah kot. Pernah? Pernah paling rendah pun 3 lah. 3%. 3%. Faham. Okey, kelebihan dia pula. Kalau abang mungkin tak nampak lagi dia punya kekurangan. Okey, kelebihan dia sekarang. Okey, kelebihan dia Bukan nak suruh hasut orang beli, tapi dia sedikit sebanyak dia akan jadi hasutan sebenarnya. Sharing. Aku pun ada terdetik. Malah cerita kan, dia ada terdetik sikit lah. Sebab ada satu benda yang tadi abang boleh cerita kat aku yang aku rasa macam penggunaan city usage dan juga long drive. Apa perbezaan nak di-compare dengan petrol? Okey, kalau EV ni dia sebenarnya dia terbalik dengan engine. Okey. So kalau EV ni kalau kita guna untuk harian short distance, dia sangat jimat. Maknanya tak pakai banyak bateri lah. Tapi once dia masuk highway, dia bawa laju, bateri akan cepat turun. Sebab kita speeding. Speeding apa semua kan. So dia tak sama macam petrol lah. Petrol kalau kita masuk highway, jimat. True. RPM rendah semua kan. Tapi masuk dalam bandar, break jalan. Air. Macam air guys. Tapi aku macam nak tanya, macam aku sebenarnya ada skeptical. Bila bawa kereta kan, bila bateri tinggal 5 macam kita. Bukan skeptical, kau judgemental. Bila bawa kereta kan, ada 10% kita macam, tak boleh pergi ni 2 km tak lepas ni. Lepas tu tak ada EV. Ada tak boleh ada perasaan macam tu? Dia satu benda yang dia mengubah untuk owner tu sendiri adalah disiplin. Betul. Kid kena belajar benda tu banyak. Disiplin lah. Disiplin maknanya kalau apa yang kita nak buat hari ni, katalah kita nak travel 100 km, kita rasa kita punya bateri cukup, then go ahead lah. Okay. Tapi kalau kita nak travel lebih, bateri kata macam tak cukup, kita kena charge. Macam saya tak pernah guna. Adakah dia ada satu macam apps dekat phone yang kita boleh download dan kita boleh trace? Contoh macam saya nak balik kampung JB. Saya tak tahu. Yang saya tahu Seremban je ada. So ada ke apps yang bagi tahu macam Pagoh ada, Tangkak ada? Sekarang ni memang banyak apps yang maknanya dia share location charger tu kan. Dengan harga dia sekali dia bagi. Walaupun sekitar Lembah Kelang saja. Sampai satu Malaysia lah. So dia dah cover satu Malaysia dah sekarang. Mana-mana. Maknanya kalau kita nak kata saya pergi Ipoh kan. Saya tak tahu kat mana nak charge kan. Tengok ya apps dia. Faham. Apps apa nama tu? Plug Share dia. Plug Charge Share. EV ada. Banyak dah banyak dah apps sekarang. So maksudnya sekarang dah tak jadi macam ketakutan lagi lah pada semua orang kalau nak cuba. Dan adakah abang highly suggested untuk warga Malaysia mula bukanlah beralih arah ataupun kalau ada duit lebih nak cuba teknologi baru? Betul. Abang suggest ataupun jangan dulu? Sebab macam dulu for the past 5 years saya ada baca kalau macam kat forum-forum kat Facebook and so on, kebanyakan pengguna yang terawal ada yang suggest jangan dulu. Tak apa, bagi kita orang yang awal-awal ni untuk tengok dulu macam mana. Sebab time tu pun kita tak ada local brand. Time tu Imas belum wujud. Betul. Yang mula-mula masuk hanya Tesla, tapi by that time harga memang it doesn't make sense lah. 400,000 300,000. Lepas tu ada brand China, tapi time tu semua takut lah nak beli. Macam okay ke kan? Ada pula kes terbakar atau ferry lah apalah, you know, that kind of things kan. Dia menakut-nakutkan orang. Tapi sekarang rasanya dah tak ada isu kot. Sebab dia rasanya lagi, maknanya dari tahun ke tahun tu dia punya teknologi makin lama makin canggih kan. Diorang improve lah. Diorang improve lah. So tak ada nak takut apa pun. Faham. So kalau tak payah takut lah, tak payah takut. So menarik lah sebenarnya. Kalau kau tanya aku lah, yelah bila kita dah makin lama dalam, especially dalam hal kereta lah, niche yang kecil ni, bila wujudnya satu teknologi baru, kita sebagai pemain-pemain industri yang kata, rugilah kalau kita tak cuba. Betul. Ataupun kita kalau contoh aku tak berniat nak beli pun, mungkin aku kena ambil tahu juga. Aku kena study. Macam tadi kita borak dengan Abang Aulia kan, macam mana dia punya aircon punya sistem function, radiator dia. Adakah kereta EV ni akan lalui masalah overheat bila jalan jauh? Dan macam macam Abang Aulia tadi cerita, kawan dia pernah buat camping. Sebab aku tahu ada orang buat kereta EV ni sebagai genset, power supply.
Dia pacak khemah kan? Betul. Dekat kereta itself memang ada plug yang untuk output ke? Betul. So kita panggil dia V2L. So maknanya kita ambil power bateri tadi tu, kita keluarkan dia 3 pin. So kita pakai lah. 3 pin as in dia keluar dekat extension macam tu. So kita nak pakai, nak masak nasi ke apa, nak letak fridge ke apa, boleh. Ketahanannya bergantung kepada seberapa banyak persen bateri. Yes, betul. Kita kena monitor lah yang tu. Ada tak power bank untuk charge kereta tu? Oh, itu tak tahu pula. Kan contoh nak camping, kita ada 100% bateri. Okey, tapi kegunaan kita kan banyak. Nak masak, nak kipas anak, nak itu, nak ini, lampu and so on. Habis. Campingnya 3 hari. Dalam hutan. nak charge jauh. Ni aku bagi situation lah. Okay. So Tak ada ke macam pengeluar power bank? Kan sekarang ada jual. Kalau power bank yang macam portable power bank tu ada. Mahal gila tu. 7,000 something tu kan. Memang ada jual. Cuma boleh ke? Boleh support ke? Support untuk charge kereta. Tak boleh. Kan? Sebab power dia berbeza kan. Volt dia lain lah. Tapi kau nak serabut apa gila, dah benda tu namanya power bank. Kau pakai je lah benda tu untuk masak lampu semua. Yang kesibuk nak pakai kereta punya. Mana tahu. Okay. Stand by. Tak apa. Ini sekadar kita orang berbincang. Macam ni lah sebenarnya kalau kita orang lepak. Kalau kau lepak dengan kita orang kat sini kat Mamak. Macam ni lah perbualan kita orang. Kita orang suka keluarkan satu situation yang merapu lah sebenarnya. Tapi betul tak? Aku percaya dalam viewers mesti akan ada satu rasa yang sama macam aku. Tak terfikir ke? Dan mungkin benda ni sebenarnya dah jadi bahan R&D untuk setengah company kat luar sana. Mungkin diorang dah keluarkan. Sebab lagi banyak pengguna EV di atas jalan, kemungkinan barang-barang yang macam gini sangat diperlukan sebagai backup. Betul. Contoh, aku jenis suka pergi Thailand, betul. Kau bayangkan, Thailand kita tak cakap dia maju, tapi perjalanan, betul. Contoh KL ke Bangkok. Okey. Kau nak tembus Suratani, kau nak tembus situ sampai ke Hua Hin sebelum ke Bangkok, itu semua jalan kampung. Okey. Yang saya pun tak berani cakap lah kalau ada charger. Berapa kos minyak saya pergi balik? Kalau pergi sampai ke sana. Honda Jazz 1,500 pergi balik. 1,500 ringgit zaman tu. Zaman tu maknanya yang 1 liter berapa? 1 liter plus minus dia double duit kita. Dalam RM4 lebih, RM5. RM5 lebih. Ya. Okey. Kalau EV kat sana kita pergi, kita charge baru 80 sen. 80 sen apa? 1 kilowatt. Murah. Di sana? Di Thailand. Serius ah? Oh, dia terbalik. Dia terbalik. Kita pinjam imas kakak aku, kita pergi siam mak. Dekat Thailand, EV charging murah. Minyak tapi mahal. kereta mahal. Dan keretanya mahal kan? Tak tahu, kereta tak pasti. Tapi normal lah, selalu kereta dia mahal. Tapi minyak memang mahal, elektrik murah. Kita murah sebab government subsidi. Itu betul. je. Sebenarnya kalau government tak subsidikan minyak kita, sama je mahal saya rasa. Harga memang double. Faham? Itu aku baru tahu. Rupanya Thailand lagi murah. Thailand lagi murah. Yang so, abang cakap sini RM1.3 cheapest, sana 80 sen je. Murah. 80 sen, 90 sen. Okey. Dan dia punya charging station sangat banyak. Semua petrol station ada charging station. Faham. Tak payah tunggu lama. Tak payah tunggu lama-lama. Tak payah risau lah. Tak payah risau. Okey, betul. Sebab kalau kita nak travel ke Thailand, kita akan banyak lalu jalan kampung. Sebab dia tak ada highway kit. Dia tak ada macam kita yang plus, utara, selatan, tak. Dia basically memang jalan kampung yang 2 lane. So 4 lane lah in total. Okey. So dah tak payah risau. Dah boleh So maknanya aku dah boleh buat satu road trip project lah. Pakai kereta EV. Boleh pakai EV kan. Kakak dia pakai EV, boleh pakai lah. Kita buat road trip EV yang gambar dia. Menarik. Tapi kalau nak cerita pasal EV kan, sebenarnya kalau kita macam saya sendiri, Hang sendiri, kalau nak cerita pasal EV, maknanya kita kena ada EV dululah baru. Tu yang berat tu. Nampak ayat dia jahat kan. Ujung-ujung dia twist mindset aku yang kita kena ada EV dulu. Yaris pun baru je tak habis bayar. Tak sampai setahun lagi. Tapi tak apa. Kalau ada, insyaAllah. Sebab kalau kau tanya aku personally, macam aku cakap tadi, kita dalam scene yang sama, kita ada satu rasa yang aku nak tahu, aku nak belajar. Dan sebenarnya tak salah kalau aku belajar. Tak rugi pun sebenarnya kan. Dan macam Abang Ulia cakap, kegunaan harian, city usage, yang mana memang kita hari-hari buat benda tu. Meeting, shooting. Dia jimat. Lembah kelang je sebenarnya. Dan benda tu menjimatkan daripada petrol. Kan? So why not? Boleh try. Tu nanti lah kita cerita. So berbalik kepada topik kita tadi, again, aku pun tak nak panjangkan, dragkan lagi episod ni lebih panjang. So sebelum, aku rasa kalau kita nak menghabiskan, banyak dah benda kita dapat borak dengan Abang Ulia ini. Terima kasih Abang Ulia. Sekurang-kurangnya korang kat luar sana, aku lebih kenal Abang Ulia.
Personally. Lebih tahu. Sebab aku pun tak tahu sebenarnya Abang Aulia belajar apa background dulu. You know, benda-benda macam tu. Dan aku sampai sekarang baru aku tahu yang dia memang one man show punya kerja. Apa pesanan Abang Aulia kepada generasi muda zaman sekarang yang nak jadi content creator, yang yalah, kita faham kan, dalam kita pun sebenarnya dah macam dah tak laku dah zaman sekarang bang. Sebab dah, yelah, kita sendiri pun dah macam dah tak laku dah. Sebab dah ramai sangat yang baru-baru, betul? Ramai dah yang kreatif tau. But it's good. It's good for the scene. Apa nasihat abang kepada adik-adik baru kita yang mungkin ada yang patah semangat? Kan? Yelah, macam abang cakap tadi, upload satu video pun viewersnya itu 200. Itu pun yang tengok saudara mara. Itu pun sebab dia share kat dalam group WhatsApp family, tolonglah tengok. Dapatlah 200 view. Kalau tidak tak dapat. Macam mana cara abang nak, yelah, apa kata-kata positif daripada abang kepada diorang? Okay. So kalau saya punya prinsip lah, kalau apa yang kita buat pun, apa yang kita boleh tambah baik untuk orang lain. Saya punya prinsip lah, apa yang kita boleh buat kebaikan untuk orang lain. So macam dari segi video saya, okay, kita sharing pasal modifikasi. So ilmu dia untuk orang lain belajar, tambah ilmu kan. So kalau macam kid sendiri nak buat YouTube channel kan, so dia kena fikir sendiri apa cara yang dia boleh, maknanya dia boleh improve orang lain punya life. Bermanfaat. Sebarkan sesuatu yang bermanfaat kita buat kepada konten tu, maknanya konten tu akan evergreen lah. Faham. Tak akan mati dah. Faham. So itulah nasihat Abang Aulia kepada, so korang kat luar sana, aku rasa daripada podcast ni pun banyak yang korang boleh belajar daripada Abang Aulia sendiri. Sebab Abang Aulia, macam aku cakap, dia dah lama dalam hal media ni. Macam-macam pengalaman dia dah lalu, macam-macam baik buruk, ups and downs. So dia layak untuk beri nasihat kepada kita semua lah kan. Dan aku percaya Abang Aulia sampai sekarang pun masih belajar lagi hari demi hari untuk improve. Betul. Walaupun dia dah rasa dia dah dapat. Tapi serius abang, plug YouTube tu Play mana? button. 1 juta? Abang simpan kat mana? Ada kat rumah. Lupa nak bawa hari ni. Aduh, ya tu. Okay, benda tu sebenarnya dia Motivation lah. penting tak pada abang benda tu? Pada saya penting je bang. Play button. Dia panggil play button. YouTube play button kan. Yes. Penting lah. Penting untuk, bagi saya kalau untuk komersial memang penting lah. So maknanya the first time abang dapat 100,000 kan? Silver Betul. 100,000. Apa perasaan abang time tu? Dan selepas berapa tahun baru abang dapat silver button? Saya tak ingat. Saya rasa 2016. Rasa dalam 2019 kot baru. Oh, tak lama. Selepas 2 tahun kot baru dapat 100,000. Ui, that's very good. Laju. Ui, laju. Dia beza tau. Zaman dulu lah. Zaman dulu punya algoritma. Zaman sekarang dah lain. Tapi lah. saya setuju lah benda tu. Zaman dulu kalau kita upload je, dia senang naik lah. Senang orang nampak. Zaman sekarang dah tak macam dulu lah. Sebab kita ada shorter platform. Kita ada shorter video duration punya platform. Betul. TikTok and so on. Yang orang lagi suka tengok cepat. YouTube ni longer duration. Kita explanation panjang lah kan. Betul. Tapi kita must agree yang mana masih ada lagi golongan-golongan yang Suka tengok. setia dengan YouTube. Dia betul. suka belajar. Betul. Kan? Sebab itulah kalau konten apa yang kita nak buat, mesti kena ada something yang kita nak beri kepada orang ramai lah. Setuju. Betul. Kalau kita nak huha-huha je, sekejap je lah maknanya. Betul. Tak lama lah. Benda tu takkan kekal lama dekat dalam scene lah. Faham? Okay, again, thank you so much Abang Aulia sebab sudi luangkan masa dengan kita. Thank you bang. Dan ini merupakan episod ketiga, insyaAllah. Dan lepas ni banyak lagi guest list yang pada aku menarik. Sebab apa? Podcast kita akan bahagi ikut segmen. Kita akan ada, macam contoh Abang Aulia ni kategori dia media. Dia akan ada kategori event. Dia akan ada kategori business workshop and so on. Macam saya cerita dengan abang, lifestyle apa semua. So setiap satu segmen tu akan berbeza. Aku faham korang kat luar sana, masa episod yang mula-mula tu lah kan, ramai je yang macam, kenapalah jemput sekian-sekian, kenapalah tak jemput Tengku Jan ke. Aku faham ikon motorsport dan segala bagai. Tapi kita tak nak jadi satu podcast yang how to say terlampau motorsport.
kita nak deliver something yang lebih Dekat dengan dengan korang. Contoh kalau kita cerita Abang Aulia. Kau kenal Abang Aulia daripada mana? Kau membesar tengok Abang Aulia punya video. So, kalau aku bawa Abang Aulia, korang akan rasa lebih dekat lah daripada kita bawa seorang tokoh yang memang dah sasah power, berjaya. Mungkin dia akan deliver message yang penting juga. Tapi kita cuba dulu yang orang kata underground punya scene. Yang lebih dekat dengan korang. Grassroots dulu. Baru kita upgrade time to time. Tapi korang kena keep on support lah. Tapi kalau kita orang salah, ada tersilap kata dan sebagainya, minta maaf sangat-sangat. Betul. Sebab kita belajar. Hari demi hari saya belajar. Saya pun tak mahir lagi benda ni. So again, thank you so much kepada F-Tune. F-Tune, thank you kepada Abang Farouk. F-Tune sebab sudi berkolaborasi dengan kita. Betul. So jangan lupa guys untuk dapatkan spring baru Type R RLS. Type R lower FK8. spring, FK8 dengan FL5. FL5. Dan juga F-Tune dah keluarkan spring untuk motosikal. Aku baru tahu betul-betul. Korang wajib try benda ni. Aku tak try lagi, tapi mungkin aku akan try masuk dekat Waisuka aku. Abang Aulia ada pakai produk F-Tune dekat kita? Ada. Pas. Dulu pakai adjustable ya? Kan? Tu X70 pakai, BMW kan? Yang pakai kat track kan? Yes. Even Abang Aulia sendiri pun pakai adjustable daripada F-Tune. Kita pun pernah pakai. Last time kita buat Honda Fest, yang sponsor kita CRZ punya adjustable. Abang Farouk juga. There's one thing about Abang Farouk yang pada aku korang kena tahu lah. Dia sangat support. Invite dia. Apa dia? Invite dia masuk ni. Next. Jangan beritahu dulu. Okay. Hancur lah macam ni. Okay, tapi tak apa. Walau macam mana pun. Again, thank you very much everyone. Aku nak minta maaf kalau kita orang ada tersalah kata ke apa. Kid, kalau ada salah, aku minta maaf bagi pihak Kid. Saya pun minta maaf juga. Yes. Untuk Abang Aulia, sorry kalau kita ada, apa-apa ke terkasar, tergurau lebih ke apa ke. Sama juga. Sama. Selamat Hari Raya. Yes. Mungkin seminggu sebelum raya baru keluar episode ni. Mungkin. So again, thank you very much everyone. Kita jumpa on the next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.